Marilah selami dunia misteri bersama saya. Selamat malam, saya mengucapkan kepada anda semua kerana bersama saya di dalam episod ketiga dalam season pertama cerita-cerita seram daripada saya. Nama saya Jaden dan pada malam ini saya akan mengemukakan dua lagi cerita seram daripada pengalaman saya sendiri. Jadi, sudahkah anda bersedia? Baiklah, kita akan bercerita tentang Pontianak di atas pokok. Cerita yang pertama ini sama seperti di episod yang kedua. Saya bertugas pada waktu malam juga, dan saya telah dikerahkan untuk pergi ke SPD, salah sebuah penjara di timur Singapura, iaitu di Changi. Seperti yang di episod kedua juga, saya bertugas pada pukul 2 pagi hingga ke 8 pagi di SPD. Tapi kali ini berbeza sikit kerana saya telah dikerahkan untuk pergi ke sektor 4. Jadi pada malam itu sama seperti biasa, dalam pukul 2 gitu saya pergi ke SPD bersama dengan rakan saya untuk mengambil alih rakan yang sebelumnya. Dan terus saya menuju ke subgate. Daripada subgate tu saya masuk ke sektor 3 dulu. Saya masuk ke sektor 3 untuk meronda di bahagian luar pagar. Jadi saya meronda lah di sektor 3, meronda sehingga ke sektor 4. Dan di sektor 4 ni ada satu pondok, dan pondok ni sama seperti pondok di sektor 3. Cuma bezanya pondok ni kecil sikit. Dan saya beri sedikit gambaran lah ya. Pondok ni di dalam ada pagar lah. Pagar ni mengelilingi penjara ni, dan di luar pagar tu adalah hutan yang tebal. Dan di depan pondok ni ada satu pokok besar sekali, betul besar pokok ni. Jadi saya pun pada malam tu saya rasa dalam pukul 3 lebih lah, pukul 3 lebih pagi, mata saya rasa kelat pada masa itulah. Jadi saya pun lelapkan mata sekejap, tutup mata, untuk rehatkan mata lah. Tapi saya tertidur di pondok tu lah. Anjing saya berada di sebelah saya. Yang paling peliknya, sedang saya tidur tu, sedang saya lelapkan mata, saya bermimpi. Tapi di dalam mimpi tu saya berada di tempat yang sama, di pondok yang sama, dengan anjing saya di sebelah, dengan pokok yang besar tu di depan saya. Tapi yang paling menyeramkan, di atas pokok tu ada Pontianak. Ada Pontianak ni lah sedang duduk di atas pokok ni, di atas salah satu dahan di atas pokok ni, sedang memerhatikan saya dan Pontianak ni sedang senyum tengok saya. Itu yang saya terperanjat, terus saya terjaga daripada tidur tu. Tapi yang paling menakutkan, apabila saya terjaga, pokok yang besar tu yang di dalam mimpi saya tu ada di depan saya lah. Itu yang buat saya terperanjat, rasa takut pun ada. Pasal tak sangka pokok yang besar tu ada Pontianak di atas, tapi di dalam mimpi saya. Selepas saya buka mata, saya terus bangun dan terus berjalan menuju ke subgate di sektor 4 lah. Dan terus saya tak beritahu pun warden yang bertugas pada malam tu apa yang terjadi. Tapi saya duduk dengan beliau lah di subgate. Itulah salah satu ceritanya yang berlaku kepada saya di SPD.
Baiklah, cerita yang kedua ni pula berlaku bukan di SPD ataupun bukan di Changi, tetapi di HQ, di headquarters kita lah, di Choa Chu Kang. Masa itu saya bertugas sama pada waktu malam, dan di headquarters kita ni ada satu bangunan ni jauh sikit lah daripada kita punya main building. Dan di bangunan ni di mana loker kita semua berada lah. Dan di dalam bilik loker ni juga ada 3 katil 2 tingkat untuk mereka yang bekerja malam lah, pegawai yang bekerja malam untuk berehat. Dan untuk pengetahuan semua, tak ramai pegawai yang suka berehat di bilik itu, kerana bilik itu ada sikitnya seram lah, menyeramkan bilik loker kita ni. Tapi pada saya selalu berehat di bilik itu. Jadi pada malam tu, sedang saya bertugas, saya pun pergilah ke bilik itu untuk berehat. Itu saya rasa dalam pukul 3 pagi juga. Dan saya selalu tidur di salah satu katil ni, di sebelah bawah salah satu katil ni. Dan katil ni apabila saya tidur, saya suka membelakangkan tembok. Jadi kepala saya ni akan menghadap ke pintu belakang bilik loker ni lah. Di bilik loker ni ada 2 pintu, satu di depan dan satu di belakang. Dan di pintu belakang ni lah di mana saya selalu menghadap kalau saya berehat di dalam bilik itu. Jadi saya pun terlelap dan terus saya bermimpi. Dan di dalam mimpi saya ni ada seorang budak perempuan kecil. Saya rasa dalam 3 ke 4 tahun gitu, berdiri di pintu belakang bilik itulah. Dan perempuan ni dia ada ponytail, dia pakai dress dan juga memegang anak patung di tangannya. Dan budak perempuan ni memerhatikan saya tidur, sama seperti Cik Pon tadilah di cerita yang pertama, memerhatikan saya tidur. Dan apabila saya ternampak dalam mimpi lah kan, terus saya terjaga dan rasa pelik lah kan. Kenapa ada budak perempuan pula kan di dalam mimpi saya. Dan apabila saya membuka mata, saya memandang ke pintu tu, tapi tidak ada budak perempuan tu. Itu yang buat pelik lah kan pada saya. Dan itu bukan pertama kali. Kali kedua pun sama juga. Saya tidur di tempat sama, di katil yang sama, menghadap ke arah pintu belakang. Dan kerja malam juga. Dan apabila saya terlelap, sama juga, saya bermimpi budak perempuan kecil yang sama, berdiri di tempat sama, memakai baju sama, memerhatikan saya dan juga memegang anak patung. Itulah yang membuat saya terpinga-pinga lah, siapa budak perempuan tu. Dan saya pun menanyakan salah seorang rakan saya ni boleh melihat benda-benda yang gaib. Jadi saya pun bertanya kepada beliau, ada apa-apa ke yang berdiri di belakang itulah, di dalam bilik itu ada apa-apa? Dia kata ada dekat pintu belakang ada satu budak kecil budak perempuan sedang berdiri di pintu belakang tu. Jadi saya pun tanyalah macam mana budak perempuan ini, rupa dia, apa dia pakai, itulah semua. Dan kawan saya ni beritahu saya yang budak perempuan ni dia pakai dress, dia ada ponytail dan dia memegang anak patung, sama seperti budak perempuan kecil yang berada di dalam mimpi saya. Dan itulah 2 cerita daripada saya untuk episod kali ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sudi mendengar episod ketiga saya di dalam season pertama.
dan saya akan berjumpa anda lagi pada minggu hadapan untuk episod yang keempat.